Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan para pendidik sekalian yang dikasihi, ya, tuan-tuan pengetua dan tuan-tuan guru besar di seluruh negara. Apa khabar? Harapan saya semua sihat, ya, untuk mengendalikan, ya, sekolah masing-masing. Jadi selamat datang pada hari ini untuk kita bersama-sama, ya, dalam program kita pada hari ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita akan bersiaran di dalam diskusi profesional kita untuk melihat panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklum bahawa sesi persekolahan tahun ini menyaksikan semua murid mengikuti PDPR seawal hari pertama persekolahan. Ekoran PKP yang diumumkan oleh kerajaan. Kita telah sedia maklum tentang perkara tersebut. Walau bagaimanapun, ya, sekolah, ya, seperti yang tuan-tuan sedia maklum, tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang menerajui sekolah, ya, telah menyediakan jadual waktu PDPR. Ya. Bagaimanapun, masih timbul sebenarnya pertikaian dan kerisauan pelbagai pihak tentang pelaksanaan PDPR berdasarkan jadual yang diberikan tersebut. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan juga, ya, semalam saya yakin, ya, telah mengikuti satu sesi webinar yang telah disampaikan oleh Yang Berusaha Datin Sri Hajah Nur Zabani binti Abdul Hamid, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Dasar dan Kurikulum, yang juga, ya, melihat dan membincangkan perkara yang sama. Jadi rentetan daripada webinar tersebut, pelbagai soalan, ya, telah kami terima dan kita melihat, ya, perkara tersebut, kita analisis dan pada hari ini, ya, kita akan cuba jawab isu-isu yang dikemukakan. Ya. Mudah-mudahan, ya, sesi yang ada pada hari ini, yang kita laksanakan pada hari ini akan membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam mengendalikan pelaksanaan jadual waktu di peringkat sekolah. Bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, ya, untuk kita melestarikan kefahaman tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi sebelum kita pergi kepada persoalan-persoalan tersebut, ya, jadi saya ingin tekankan sedikit berkaitan panduan pelaksanaan jadual waktu yang telah dihuraikan oleh Yang Berbahagia Datin Sri semalam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi jadual waktu sebenarnya adalah satu perkara yang amat penting. Kita semua sedia maklum, ya. Dalam sistem persekolahan kita, jadual waktu adalah sangat penting di mana pelaksanaan PDP akan dapat dilaksanakan dengan teratur dan sistematik. Dan kita sedar apabila berlakunya PDPR, pihak sekolah, ya, telah merancang jadual waktu PDPR untuk kelangsungan pembelajaran murid. Ya. Kerana kita sedia maklum dan kita sedia tahu, tanpa adanya jadual waktu, ya, makna pembelajaran dan prosesnya, ya, mungkin tidak berlaku dengan lancar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya nyatakan lebih awal tadi, walaupun kita telah berusaha, ya, pihak sekolah telah berusaha membuat jadual waktu dan sebagainya, tapi terdapat pelbagai isu yang timbul akibat ketidakfahaman dan kita tidak selarasan jadual waktu. Jadi tinjauan dan semakan KPM mendapati bahawa pelbagai jenis jadual waktu yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Jadi kalau kita lihat sebagai contohnya tuan-tuan dan puan-puan, ada jadual waktu yang tuan-tuan dan puan-puan sediakan itu, ada yang dalam satu hari itu ada 4 jam pembelajaran. Ada juga jadual waktu yang disediakan ada 2 jam waktu pembelajaran. Ada juga, ya, satu hari itu 1 jam pembelajaran. Jadi kalau kita lihat, ya, dekat situ, apa yang kita lihat dekat sini, yang pertamanya ialah kesan daripada jadual waktu yang berbeza ini
telah mengakibatkan kandungan asas yang sepatutnya disampaikan kepada murid tidak dapat disampaikan dengan berkesan, kerana jadual waktu yang berbeza-beza mengikut peringkat sekolah. Dan yang keduanya, KPM juga turut mendapat aduan daripada ibu bapa mengenai lambakan kerja rumah, di mana kandungan kurikulum tidak disampaikan seperti yang dihasratkan. Dan yang ketiganya, pendekatan yang digunakan oleh guru atau sekolah tidak sesuai dengan lokaliti setempat serta kebolehan murid seperti penggunaan peranti dan akses internet. Tuan-tuan dan puan-puan, KPM sebenarnya sentiasa komited untuk memastikan kelangsungan pembelajaran murid dengan menyediakan panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR yang sedia ada, yang telah dimaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagi membantu pihak sekolah. Jadi mungkin tuan-tuan boleh merujuk, sekiranya tuan-tuan ada di tangan tuan-tuan sekarang, jadi boleh rujuk jadual waktu itu, untuk kita lihat, bersama-sama, sepanjang kita bersiaran pada petang ini. Jadi panduan ini tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya yang pertamanya ialah bertujuan untuk mencadangkan peruntukan masa PDPR yang terancang, berstruktur dan seimbang agar tidak berlaku lambakan kerja rumah yang membebankan murid. Okey, itu yang pertama. Dan kita cuba atasi tentang isu-isu berkenaan dengan lambakan kerja rumah. Yang keduanya ialah menjadi rujukan pihak pengurusan sekolah, guru mata pelajaran, juga ibu bapa dan semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan jadual waktu PDPR bagi memastikan kelangsungan pembelajaran murid. Jadi apabila kita ada panduan, memudahkan kepada semua pihak untuk kita melaksanakan tugas-tugas kita. Dan yang ketiganya ialah membantu guru membina suasana PDPR yang mesra ibu bapa agar mereka dapat memberi sokongan berterusan terhadap pembelajaran di rumah. Jadi berasaskan tujuan panduan ini, tuan-tuan dan puan-puan, jadi kalau kita lihat, jadi jadual waktu PDPR. Jadi kalau kita lihat dalam jadual waktu PDPR itu, jadi perkara-perkara yang kita perlu fahami supaya kita jelas, kerana bila kita melaksanakan sesuatu dan kita tidak berapa jelas ataupun kita kurang jelas, memanglah menjadi masalah kepada kita dan bebanan kepada kita untuk kita melihat apakah sebenarnya yang dikehendaki. Jadi saya nak jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, walaupun semalam telah dijelaskan oleh Datin Sri, tapi saya akan cuba jelaskan lagi supaya tuan-tuan dan puan-puan terus faham dan lebih memahami tentang perkara ini. Jadi 3 perkara yang perlu difahami tuan-tuan dan puan-puan sebelum kita melaksanakannya. Jadi semua pihak sebelum kita melaksanakan PDPR, jadi kita perlu memahami 3 perkara. Yang pertama ialah peruntukan masa seminggu. Apa itu peruntukan masa seminggu? Yang kedua ialah peruntukan masa PDP. Dan yang ketiga ialah peruntukan masa tutorial. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, mungkin dia berbeza dengan jadual yang kita buat biasa secara face to face. Jadi di dalam perkara ini kita perlu memahami yang pertamanya ialah peruntukan masa seminggu itu. Jadi peruntukan masa seminggu itu ialah diambil kira daripada surat keliling ikhtisas yang sedang berkuat kuasa. Jadi peruntukan minimum jam setahun bagi mata pelajaran dibahagikan dan dizahirkan dalam tempoh seminggu. Bermakna dalam surat perkeliling ikhtisas yang setahun itu, kita kira bagi pihak tuan-tuan dan puan-puan, Kementerian Kira dan sebagainya, dan kita dapatkan masa untuk tempoh seminggu. Jadi itu ialah peruntukan masa seminggu yang berada di dalam panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR.
Selepas itu kita kena faham tentang masa PDP. Jadi peruntukan masa PDP yang tertera di situ ialah tempoh masa yang diperuntukkan bagi menyampaikan kandungan mata pelajaran. Jadi kalau kita bandingkan tuan-tuan dan puan-puan seperti dalam jadual waktu biasa face to face ya, bila kita sampaikan kandungan mata pelajaran ya, itulah waktu PDP yang ada yang dimaksudkan di dalam contoh jadual waktu tersebut ya. Dan kita masukkan pula satu ialah pelaksanaan ya, pelaksanaan untuk masa tutorial. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi untuk kita faham ya, yang masa tutorial ni apa pula tuan-tuan dan puan-puan ya? Iaitu tempoh masa yang diperuntukkan untuk melaksanakan latihan ataupun tugasan PDP bagi tujuan pengukuhan dan pengayaan. Jadi saya ingin huraikan lebih lanjut berkenaan dengan apa itu pelaksanaan peruntukan masa PDP ya, tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita lebih jelas ya, apa itu bezanya di antara peruntukan masa PDP dan peruntukan masa tutorial ya. Kerana mungkin ini baru kepada tuan-tuan dan puan-puan, kenapa pula sekarang ni ada masa tutorial contohnya kan. Okey. Jadi kita lihat dahulu peruntukan masa PDP. Jadi masa PDP ini seperti takrif yang telah saya nyatakan tadi, definisi, iaitu tempoh masa yang diperuntukkan bagi menyampaikan kandungan mata pelajaran. Jadi pelaksanaan peruntukan masa ini ialah yang pertamanya ialah pelaksanaan kandungan kurikulum semasa peruntukan masa PDP boleh dilaksanakan secara dalam talian atau luar talian, bergantung kepada kemudahan sumber dan situasi lokaliti sekolah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita berfikir sebelum ini bahawa contohnya jadual waktu PDPR itu mestilah menggunakan kaedah dalam talian ataupun senang kata secara online ya, tapi tidak semestinya ya. Jadi peruntukan masa PDP itu boleh dilaksanakan sama ada dalam talian ya, ataupun orang kata online, ataupun di luar talian yang mungkin orang kata sebagai offline ya, ataupun ada juga setengah-setengah tempat yang kita laksanakan sebagai offsite. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang keduanya pelaksanaan kurikulum secara dalam talian ataupun luar talian yang menggunakan peranti dalam sehari secara berterusan hendaklah dirancang agar menepati manual PDPR versi 2. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya penuh yakin tuan-tuan dan puan-puan telah membaca, memahami dan menghayati tentang manual PDPR versi 2 dan juga panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR. Jadi dalam sesi kita pada petang ini ya, kita bincang, kita sembang-sembang tentang perkara yang melibatkan dua perkara ini ya. Jadi saya penuh yakin tuan-tuan dan puan-puan telah membaca dan menghayatinya. Jadi pada petang ini mungkin kita akan cuba memahami lebih lanjut ya, dan sekiranya ada persoalan-persoalan ya, kita boleh bincangkanlah dalam sesi kita pada petang ini ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi apabila menggunakan peranti itu dia mesti dirancang. Jadi apa maksudnya? Jadi kalau kita lihat ya, pertimbangan-pertimbangan perlu diambil kira. Yang pertama sekali ialah masa PDP diselang dengan peruntukan masa tutorial agar murid tidak berterusan berada di hadapan layar. Jadi kalau tuan-tuan berada bersama tuan-tuan sekarang ialah panduan jadual waktu PDPR, mungkin tuan-tuan lihat di sana ada yang berwarna hijau dan satu lagi ialah berwarna putih. Ya, kotak berwarna hijau, kotak berwarna putih. Itu contoh di mana yang hijau itu ialah waktu PDP dan yang putih itu ialah untuk tutorial. Jadi apa tujuannya kan tuan-tuan dan puan-puan ya? Itu adalah untuk memastikan bahawa murid-murid kita yang belajar itu tak terus-menerus berada di hadapan layar. Maksudnya di hadapan skrin lah, skrin ataupun monitor ya, komputer masing-masing ataupun gadget lah ya.
Dan yang keduanya, memperuntukkan waktu rehat pendek. Okey. Iaitu dalam setiap 30 minit contohnya, ya. Jadi sesi itu ialah 2 hingga 5 minit. Maksudnya dalam tempoh pembelajaran setengah jam atau 30 minit itu, di dalam itu adalah 2 hingga lebih minit, ya, diperuntukkan untuk waktu rehat pendek, ya. Dan juga pada waktu peralihan di antara 30 minit yang pertama, 30 minit yang kedua, kita peruntukkan untuk 5 hingga 10 minit, ya. Di situ. Jadi peruntukan waktu itu perlu dilaksanakan secara praktikal, di mana guru-guru boleh memintalah murid-murid mereka untuk melakukan aktiviti-aktiviti ringan seperti regangan, senaman ringan dan sebagainya. Dan apabila mereka melaksanakan itu, jadi murid-murid tidak akan berada di depan skrin layar. Jadi itu perlu dapat arahan daripada guru. Kalau guru-guru kita tak bagi arahan, ada dalam jadual waktu tapi guru-guru tak melaksanakan arahan itu, murid-murid kita mungkin tidak juga bergerak. Jadi itu perlu kita praktikkanlah supaya murid-murid tidak terus-menerus berada di hadapan layar. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pelaksanaan kurikulum, ya, secara luar talian pula. Bagaimana, ya? Jadi ianya boleh dilaksanakan seperti biasa juga, ya, kita dah sedia maklum, iaitu dengan membekalkan modul pembelajaran yang komprehensif seperti yang dicadangkan dalam manual PDPR versi 2. Dan ianya perlu sesuai dengan peruntukan masa PDP dalam jadual waktu PDPR. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi perancangan aktiviti PDP serta penyediaan bahan pembelajaran yang sesuai berdasarkan gaya pembelajaran murid iaitu visual, audio ataupun pergerakan fizikal kinestetik adalah perlu dibuat, ya, dengan teliti agar dapat memberi kesan, ya, lebih positif kepada tahap penguasaan murid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, persoalan yang mungkin timbul, ya, ialah di antaranya macam mana kita nak buat, ya, tentang modul-modul pembelajaran yang komprehensif itu. Okey. Mungkin kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, ya, sebenarnya guru-guru biasa telah melaksanakan PDP dalam kelas dalam 30 minit. Jadi apabila kita melaksanakan dengan kelas, biasanya kita akan ada set induksi, lepas tu kita akan memberikan pengajaran kita dari segi konsep-konsep, ya. Kita beri arahan-arahan kepada murid-murid. Selepas itu, bila ada waktu itu kita akan beri kepada mereka tugasan dan latihan. Sebenarnya perkara yang sama juga ia patutnya diterjemahkan apabila murid-murid berada di rumah. Walaupun kita tidak ada bersama dengan murid-murid kita di rumah, jadi guru-guru perlu, ya, terjemahkan itu berada di atas arahan-arahan dalam kertas manual, ya, kertas modul yang disertakan. Jadi dalam kertas modul mereka perlu nyatakanlah, contohnya pada hari Isnin yang pertama ialah bahasa Melayu. Jadi guru-guru kena nyatakan pada hari Isnin 7.30 hingga 8 bahasa Melayu. Apa murid-murid kena laksanakan? Dia beri arahan satu persatu di situ. Termasuk apa yang perlu mereka lakukan. Kalau cikgu merujuk kepada buku teks, kena nyatakan muka surat berapa hingga muka surat berapa, murid perlu buat apa? Murid perlu baca, okey. Lepas tu ada arahan untuk membuat tugasan. Tugasan itu mungkin dalam bentuk latihan, nyatakan latihan di mana, ataupun mungkin kita berikan secara lembaran, okey. Ataupun mungkin latihan tugasan itu dalam bentuk pencarian bahan, cikgu nyatakan. Jadi cikgu akan nyatakan itu ialah komplit untuk satu tempoh waktu pembelajaran. Mungkin bahasa Melayu yang telah dijadualkan itu ialah waktu pertama, waktu kedua dan waktu ketiga. Jadi apakah pengisian pada waktu yang pertama, apakah pengisian pada waktu kedua, apakah pengisian pada waktu ketiga. Jadi cikgu akan nyatakan komplit di dalam modul tersebut, ya. Jadi dengan itu apabila murid-murid membaca, mereka faham
dan sekiranya ibu bapa bersama dengan murid-murid kita untuk membantu mereka tahu apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak murid kita. Jadi apa yang kita lakukan itu mestilah sama dengan waktu yang sepatutnya. Kalau guru-guru di sekolah mengajar dalam tempoh 30 minit, apa yang boleh diajar dalam 30 minit, 30 minit itulah juga yang dinyatakan dalam kita punya modul. Jadi itu ialah perlu teratur supaya murid-murid kita boleh belajar mengikut masa yang kita tetapkan seperti di dalam jadual waktu. Baik, itu ialah satu contoh tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam jadual waktu ini pula kita perlu ada pemakluman awal tentang seperti yang saya nyatakan tadi ya. Jadi perlu ada tata cara sebelum, tata cara semasa dan tata cara selepas pelaksanaan aktiviti PDP ya. Jadi ini perlu jelas supaya guru tidak menimbulkan kekeliruan dan bebanan kepada ibu bapa atau penjaga ataupun murid-murid sendiri ya. Kerana kita lihat sekiranya ia berada di luar talian, jadi murid-murid tidak dapat berhubung dengan guru-guru. Hubungan mereka sebagai contoh kalau kita gunakan modul, apa yang kita tulis dalam modul tersebut. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi itu ialah peruntukan masa PDP. Bagaimana pula peruntukan masa tutorial? Okey. Seperti yang saya nyatakan awal tadi, definisinya mudah di mana kita lihat bahawa peruntukan masa tutorial ini ialah masa yang diperuntukkan untuk melaksanakan latihan ataupun tugasan PDP bagi tujuan pengukuhan dan pengayaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklum apabila kita mengajar, guru-guru mengajar dalam kelas, dia akan mengajar berkenaan dengan konsep ataupun mengajar tentang kurikulum itu sendiri. Selepas itu dia akan ada tugasan-tugasan atau latihan-latihan untuk tujuan murid-murid lebih memahaminya. Jadi perkara itu dilaksanakan dalam waktu masa tutorial. Dan kita lihat dekat situ, ia biasanya kita atur supaya dia berlaku selepas waktu PDP. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan timbul pula persoalan bolehkah ianya dilaksanakan secara talian? Kalau kita menggunakan secara talian sebenarnya tak semestinya menggunakan secara talian. Walaupun kita mengajar PDP tadi secara talian contohnya, tak semestinya berada secara talian kerana waktu itu murid-murid dah jelas tentang bagaimana kita bagi latihan. Ini kalau dalam talian tuan-tuan dan puan-puan, dan mereka akan buat. Jadi cikgu-cikgu tak semestinya berada dalam talian, murid-murid pun tak semestinya berada dalam talian. Tetapi dalam waktu itu cikgu kena sentiasa bersedia yang orang panggil sebagai on call contohnya. Jadi murid-murid tahu pada waktu itu guru-guru ada. Jadi sekiranya mereka nak bertanya, mereka akan bertanya guru, sama ada mereka bertanya menggunakan komputer atau menggunakan WhatsApp dan sebagainya, menggunakan telefon dan sebagainya, tapi cikgu berada dan cikgu kena nyatakanlah sekiranya anak-anak murid mereka nak bertanya apakah kaedah yang digunakan dalam waktu tutorial tersebut itu kalau mereka menggunakan talian. Kalau mereka tidak menggunakan talian jadi waktu untuk tugasan dan latihan itu juga dipenuhi dengan latihan dan tugasan yang berserta dengan arahan-arahan yang jelas, dan latihan-latihan itu juga yang diberi ialah bersesuaian dengan tempoh waktu yang ada. Jadi tak perlu kita buat setiap itu dengan latihan yang banyak sebenarnya memadai untuk mereka faham tentang konsep yang mereka belajar, ataupun memadai untuk memberi tugasan untuk mengayakan mereka dengan apa yang mereka belajar. Jadi bila ini dilaksanakan, tidak timbul sama sekali contohnya ialah bebanan kepada murid-murid yang terpaksa menggunakan waktu lain yang banyak untuk menyiapkan latihan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, okey. Jadi kita lihat dekat situ tuan-tuan ya. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan, mungkin akan ada yang bertanya ni, ya, tuan-tuan dan puan-puan ya. Dia kata sebab kita ni ialah kita ni cikgu kan, ya. Jadi dia pun tanya macam mana kita kementerian kira ya, dia kata jadual waktu sampai untuk setiap minggu ini ya. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan, kaedah pengiraannya ya kita permudahkan saja ya, iaitu kita melihat ya dalam masa setahun ya, jadi kita ambil kiraan untuk 32 minggu. Kita sedia maklum bahawa dalam masa setahun sebenarnya waktu PDP itu bukanlah 32 minggu ya, tetapi kita ambil 32 minggu. Mungkin yang tanya, kenapa 32 minggu? Menyebabkan terlalu padat kita melaksanakan untuk tempoh PKP ini, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi, kenapa kita buat untuk minggu-minggu, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi, untuk minggu-minggu ini sebenarnya kita laksanakan supaya ya, apabila tuan-tuan guru-guru semua mengajar, mereka mengikut tempoh-tempoh waktu itu ya, supaya mereka dapat ya menghabiskan silibus itu daripada satu tahap ke satu tahap yang lain ya. Jadi 32 itu ialah diambil dengan mengambil kira ya kandungan ya kurikulum yang perlu diselesaikan ya. Jadi kita mengambil juga ya seperti apa yang ada ya pada tahun lepas dan pada tahun ini juga ya. Sebab dahulu semasa penerangan saya yang awal dahulu sebelum kita buka sekolah, kita terpaksa juga mengambil juga kandungan-kandungan yang ada pada tahun sebelumnya. Tetapi belum sempat kita laksanakan, kita dah PKP semula ya. Jadi kita ambil ya perkara-perkara tersebut ya untuk pertimbangan tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kita mengambil kira ya tuan-tuan dan puan-puan iaitu persediaan sekolah ya untuk menyediakan jadual waktu PDPR ini ya. Kerana dalam menyediakan ini selepas kita lihat dekat sini bukan hari ini ya kita dapat apa tu surat pemakluman dan kita boleh laksanakan hari ini ya. Tuan-tuan buatlah yang terbaik ya. InsyaAllah ya menjelang ya menjelang pada 22 Februari selepas Tahun Baru Cina ya. Okey. Seminggu selepas Tahun Baru Cina insya-Allah ya. Kita ada masa peruntukan lebih kurang 2 minggu. Mungkin tuan-tuan boleh lihat bahawa jadual waktu ini boleh dikemaskini ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya tak perlulah tunggu 22 Februari. Kalau benda tu memang dah ada, sedia ada dekat sekolah, saya yakin banyak sekolah memang dah ada jadual waktu itu dan tidak ada masalah, boleh laksanakan terus ya. Jadi mungkin kita melihat ya, ini juga kita mengambil kira murid tahun 1 yang sedang melaksanakan program transisi tahun 1 juga ya. Kerana murid ini akan habis pada 26 Mac 2021 ya. Dan ia akan memulakan sesi pembelajaran tahun 1 bermula 5 April sehingga 10 Disember 2021. Dan kalau kita kira pun lebih kurang 32 minggu. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga ya aktiviti-aktiviti yang ada di sekolah. Walaupun mungkin sekarang ni PKP, kita juga ambil ya masa ataupun reserve ya untuk peperiksaan-peperiksaan awam yang insya-Allah akan berlaku ya. Dengan arahan-arahan yang akan diberi oleh kementerian seperti akan ada SPM ya, kemungkinannya ialah kita tak tahu ya. Kalau ikut jadual biasa kita ada PT3, kita juga ada juga UPSR ya. Walaupun sehingga sekarang ini dalam takwim masih belum tentu lagi, tapi kita sediakan waktu-waktu itu. Jadi semua perkara ini kita perlu siapkan dalam tempoh 32 minggu. Selain itu juga kita melihat adanya perkara-perkara seperti dekat sekolah akan ada contohnya peperiksaan-peperiksaan ataupun ujian-ujian yang akan ditetapkan ya, dan aktiviti-aktiviti yang lain di sekolah ya, khususnya tentang macam mana kita nak ambil
yang tahun lepas, yang kita tertinggal itu untuk menyiapkan dan sebagainya, jadi kita perlukan masa yang lebih. Bermakna 32 minggu itu kita adjust untuk kita dapat habiskan kurikulum yang ada pada tahun ini. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat bagi guru-guru di sekolah menengah khususnya yang mengajar tingkatan 5. Jadi calon-calon SPM tahun 2021 kita sedia maklum kohort ini sangat terkesan pada tahun lepas di mana banyak mata pelajaran mereka yang tertinggal dan terpaksa guru-guru kat sekolah melaksanakan pelajaran-pelajaran ataupun pengajaran-pengajaran untuk recovery tentang kandungan itu dan perlu banyak masa. Jadi kalau kita lihat dalam situ, jadi perlukan masa. Jadi masa yang berbaki selebih daripada 32 minggu itu bolehlah digunakan untuk melihat tentang perkara-perkara tersebut. Dan kemudian kalau kita ambil kira juga fokus pembelajaran mengikut tahap seperti di sekolah rendah iaitu literasi dan numerasi, juga sifat mata pelajaran yang bentuk horizontal dan vertikal. Jadi kita melihat itu semua sekali dari pelbagai aspek untuk memastikan bahawa semua yang kita rancangkan itu sebenarnya menjadikan kita dapat laksanakan dan kita rancangkan dengan yang terbaik. Memang kita akan mengatakan bahawa sangatlah benda tu ideal kita nak laksanakan. Kita merancang tuan-tuan dan puan-puan tapi apabila kita rancang, insya-Allah sekiranya tidak ada apa yang aral yang melintang, bermakna kita akan dapat laksanakan dengan yang terbaik dan sekiranya ada apa-apa yang berlaku yang menyebabkan perkara-perkara seperti yang dirancang ini tak boleh berlaku, jadi kita akan bincangkan selepas ini pada masa akan datanglah Jadi oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, 32 minggu itu adalah dikira sebagai asas pengiraan untuk peruntukan masa seminggu. Okey. Jadi mungkin kita lihat contoh-contoh pengiraan seperti dalam jadual itu lama jadual itu berada kat situ, tapi saya cakap yang lain-lain pula tapi sebenarnya berkait juga dalam jadual itu tuan-tuan dan puan-puan Jadi kalau kita lihat jadual itu, yang ini kalau tuan-tuan ingat sebenarnya saya dah jelaskan dalam taklimat yang lama sebelum ini tuan-tuan di mana seperti yang saya nyatakan tadi banyak yang terkesan dengan apa silibus yang berlaku pada tahun lepas. Jadi mungkin saya nak fokus tuan-tuan dan puan-puan cara nak kira lah tuan-tuan dan puan-puan mungkin bagi kefahaman sikit tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya kita lihat dekat situ, okey, kita ambil bahasa Melayu tahun 1 tuan-tuan dan puan-puan. Jadi minimum jam setahun dalam SPI bilangan 8 tahun 2016 ialah 192 minimum jam setahun. Okey? Dan cara pengiraannya tuan-tuan ialah jadi 192 jam darab 60 minit untuk kita tukar di minit. Kemudian kita bahagi dengan 32 minggu. Jadi jumlahnya kita akan dapat 360 minit seminggu. Jadi berdasarkan kepada pertimbangan pegawai mata pelajaran expert dalam bidang-bidang seperti dalam perkara 7 ni nanti dia tanya apa yang doktor cakap perkara 7 sebenarnya perkara yang saya terangkan tadilah, ini dalam catatan saya ni jadi peruntukan sebanyak 240 minit ialah untuk masa PDP dan 120 minit ialah masa tutorial jadi seperti yang saya terangkan tadilah apa itu masa PDP dan apa masa tutorial. Jadi 360 minit itu ialah kalau ikut SPI, tetapi kita dah bahagikan jadi cikgu perlu mengajar 240 minit, 120 minit dia peruntukan untuk masa tutorial. Jadi dekat sini saya dah terangkan tadi bagaimana kalau online, bagaimana kalau bukan online Jadi walau bagaimanapun tuan-tuan peruntukan masa ini kelihatannya lebih banyak bagi sekolah khususnya sekolah 2 sesi yang biasa menggunakan perkiraan minggu akademik
iaitu 38 hingga 42 minggu. Dan PDPR yang ditekankan adalah bersifat fleksibel. Dan guru juga boleh memilih lah sama ada untuk offline semasa murid melaksanakan latihan, tugasan ataupun semasa sesi tutorial. Jadi kita lihat dekat sini dari segi aspek pematuhan SPI itu peruntukan masa ini telah pun kita lihat memenuhi keperluan minimum jam setahun mata pelajaran dan semua guru adalah dilindungi tentang masa pengajaran mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi bila kita lihat perkara ini, jadi kita lihat dalam semua segi untuk memastikan bahawa PDP ini dapat dilaksanakan dan insya-Allah kurikulum kita dapat berjalan seperti biasa, guru-guru dilindungi dan anak-anak murid kita semua mendapat ilmu pembelajaran seperti yang sepatutnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita lihat dekat sini iaitu berkenaan dengan RPT. Jadi kalau kita lihat penyelarasan RPT. Jadi mungkin kita lihat tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya timbul di dalam pemikiran tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya RPT dah buat. Kalau jadual ini diubah, kita ada pula contohnya kaedah yang baru. Bagaimana dengan RPT? Seperti yang saya nyatakan tuan-tuan dan puan-puan yang tadi, contohnya kalau jadual waktu itu dah ada dan ia memenuhi seperti apa yang kita bincangkan kat sini, tak perlu ubah pun. Cuma boleh diubah yang mana satu PDP, yang mana satu tutorial contohnya Dan RPT perlukah kita ubah kalau kita dah buat Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau kita lihat bagaimana kita nak selaraskan IPT ini Jadi sebenarnya tuan-tuan sedia maklum bahawa menyelaras RPT dengan menentukan standard kandungan dan standard pembelajaran yang dapat dilaksanakan itu ialah sepanjang PDPR ini Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan pentadbir sekolah telah mengenal pasti peruntukan PDP dan tutorial PDPR, jadi guru mata pelajaran hanya perlu menyelaras. Semula rancangan pengajaran tahunan tak perlu buat semula, hanya selaras saja, iaitu dengan menentukan kandungan kurikulum mata pelajaran serta kaedah yang bersesuaian yang akan dilaksanakan dalam tempoh PDPR. Seperti contoh tuan-tuan dan puan-puan kalau kita lihat dekat situ, kita letakkan satu dekat situ ialah cadangan dan aktiviti ataupun catatan dekat situ. Di ruang kat situ kita lihat RPT kita telah tercatat dekat sana, kita nak buat dekat mana? Sebagai contoh akan dilaksanakan apabila murid kembali ke sekolah. Sebagai contoh, maksudnya kita tak laksanakan ini semasa PDPR kerana kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu lebih faham bahawa yang ini memerlukan face to face, bersemuka contohnya Jadi tak perlulah RPT itu diubah. Just boleh letakkan dalam cadangan-cadangan itu tentang untuk kita lihat balik sekiranya keadaan kembali normal nanti. Jadi mungkin selalu akan bertanya juga kalau dah macam tu macam tak payahlah kita nak ubah RPT itu kan. Tak payah Tak perlu tuan-tuan dan puan-puan Tak perlu untuk kita ubah RPT itu. Jadi seperti yang saya nyatakan, memadai membuat penyelarasan dengan mencatatkan dalam ruangan tersebut Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan berhadapan dengan guru jadi tuan-tuan kena nyatakanlah bahawa guru-guru mendapat maklumat yang betul, tak perlu ubah RPT, mereka dah buat, tidak ada masalah hanya catatkan tentang perkara-perkara perlu yang mereka nak laksanakan, yang mana mereka akan laksanakan semasa PDPR dan yang mana mereka akan laksanakan contohnya semasa face to face nanti. Next. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita melihat dekat sini ialah contoh tuan-tuan dan puan-puan iaitu jadual waktu sepenuhnya dalam jalan. Ini satu contohlah tuan-tuan dan puan-puan Ini untuk lebih faham lagi Jadi
dalam situasi contohnya dalam contoh seperti ini, okey, jadi kita lihat bahawa ini ialah situasi sekolah yang 100% guru dan murid mempunyai peranti dan akses internet. Okey. Jadi kalau tuan-tuan lihat, ya, cuba tuan-tuan lihat dalam manual PDPR versi 2, iaitu para 9 dan 10 di muka surat 7 hingga 8, dan juga panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR, para 3.5.12 di muka surat 6. Ini untuk melihat lebih jelas. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, okey, kaedah yang pertama tuan-tuan, kalau dalam situasi ini, yang pertama ialah tuan-tuan perlu tentukan peruntukan masa PDP dan peruntukan masa tutorial, seperti dalam lampiran yang disediakan. Yang kedua, tentukan kaedah pendekatan dalam talian yang akan digunakan. Okey. Kemudian yang ketiga, mengambil kira tempoh layar. Tiga-tiga perkara ini semua telah dicatatkan di dalam manual PDPR dan juga panduan pelaksanaan. Jadi macam mana tuan-tuan ya? Kalau tuan-tuan lihat dalam jadual itu, okey, yang warna hijau seperti yang saya nyatakan tadi, yang warna hijau itu sebenarnya ialah waktu PDP. Yang warna putih ialah waktu tutorial. Jadi kalau dia 100% dan sekolah memilih bahawa semua PDP itu boleh diajar secara online, okey, boleh buat online, semua sekali dalam kes ini. Okey. Kemudian yang warna putih itu, iaitu tutorial itu, bergantung pada cikgu, ikut situasi dia. Jadi kalau dia nak online pun boleh, nak offline pun boleh. Tetapi cikgu-cikgu kena adalah standby, iaitu on call sekiranya ada keperluan dekat situ. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, adakah yang ditulis contoh yang besar dekat sini, macam ni kah kita kena buat? Tidak sepertinya macam ni sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ia boleh diubah suai berdasarkan kepada situasi dan sumber yang ada dekat sekolah. Contohnya dengan gurunya dan sebagainya. Contoh-contoh mungkin kita lihat, takkan contohnya untuk tahun 1, tahun 2, tahun 3 sama macam ni. Kerana contohnya PJPK ialah pada waktu yang pertama. Kalau tahun 2 pun PJPK waktu yang kedua, tahun ketiga pun waktu yang pertama juga. Jadi bermaksud semua cikgu PJPK itu akan mengajar pada waktu itu. Sedangkan mungkin sekolah kita ada seorang aja cikgu PJPK. Jadi kita sedia maklum apabila kita buat jadual waktu dekat sekolah, memang kita atur ikut sumber yang kita ada. Sama ada cikgu dia, kelas dia dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tuan-tuan akan bertanya, bilangan ini tengoknya satu hari tu kalau kita tengok hari Isnin tu ada PJPK 1, BM ada 1, lepas tu bahasa Inggeris 1, 2, 3, pendidikan Islam ada lagi 1, dah jadi 4, lepas tu pendidikan muzik ada 5. Betul ke kena buat 5 ni? Contohnya tak semestinya tuan-tuan dan puan-puan. Dia bergantung kepada situasi dan sumber yang ada kat sekolah. Mungkin boleh diubah suai supaya ianya tidak berlaku 5, mungkin 4 ataupun mungkin 3. Bergantung kepada subjek apakah yang tuan-tuan letakkan dalam hari tersebut. Apa yang penting tuan-tuan dan puan-puan, bahawa dalam waktu seminggu itu semuanya ialah dilaksanakan mengikut peruntukan waktu seminggu tadi. Contohnya bahasa Melayu, contohnya satu minggu berapa 360 minit untuk tahap 1. Untuk tahap 1 contoh kami. Melayu tahap 1 ada 360 minit. Okey. Jadi 360 minit itu kita letaklah di mana-mana. Mungkin kita letak ada. Cuma kita sebagai pentadbir dekat sekolah sudah pasti faham bahawa bagaimana kita nak atur itu. Tak mungkin kita akan letak bahasa Melayu itu satu hari daripada 7.30 sampailah pukul 1.40. Sebab kita tahu keupayaan anak-anak kita apabila dia nak belajar, dia tak boleh terus menerus dan sebagainya untuk satu subjek. Daripada psikologinya, dari segi model pembelajarannya mungkin tak kena. Jadi kebijaksanaan pihak sekolah lah
bagaimana mereka mengatur sama macam mereka mengatur jadual waktu seperti biasa, tuan-tuan dan puan. Ini satu contoh. Bagaimana kalau situasi yang lain, tuan-tuan, ya. Jadi mungkin situasi yang kedua ini ialah kalau contohnya tak ada pun online. Kita buat semua sekali, ya, sepenuhnya di luar talian. Macam mana nak buat jadual waktu? Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, sama juga jadual waktu itu seperti yang saya terangkan tadi. Yang pertama ialah peruntukan, ya, tentukan peruntukan masa PDP dan masa tutorial. Dan yang kedua ialah menghasilkan modul pembelajaran yang merangkumi masa PDP dan masa tutorial tersebut. Kerana kita tidak online. Jadi kita menghasilkan modul. Seperti yang saya terangkan awal tadi, apabila kita nak membuat modul itu, seperti kita mengajar dalam kelas, cikgu berpengalaman mengajar kelas, 30 minit tu berapa banyak dia akan kuasai. Jadi dalam masa 30 minit itu, contohnya modul itu diletakkan di dalam, dia akan tulis dalam kertas untuk diberi kepada murid-murid mereka, ya. Apa arahan dia dengan jelas sebelum apa nak buat, semasa apa nak buat, ya, akhir apa nak buat, dan apa yang perlu dibuat, ya. Kalau dia perlu baca, apa yang perlu dibaca, ya. Sama ada teks itu kita berikan dalam modul ataupun teks itu dia boleh rujuk kepada buku teks dan sebagainya. Begitu juga untuk tutorial, ya. Adakah tutorial itu kita bagi lembaran kerja untuk mereka siapkan ataupun tutorial itu berdasarkan latihan ada dalam buku teks, ataupun mungkin masa tutorial itu mereka perlu buat tugasan-tugasan yang lain, contoh mencari bahan, ya, mencari erti ke dan sebagainya kalau bahasa Melayu dan sebagainya. Kita lihat, ya, mungkin menyiapkan projek dan sebagainya, itu bergantung kepada, ya. Tetapi peruntukan masa itu kekal. Dalam masa 30 minit mesti dia siap dalam 30 minit. Janganlah diberi kepada mereka yang banyak. Dan kemungkinannya mungkin peruntukan masa tutorial itu mungkin dia akan satu tugasan itu mungkin akan dilaksanakan berterusan untuk hari-hari yang lain. Sebagai contoh lah tuan-tuan dan puan-puan, mungkin cikgu dekat sekolah, ya, semua mahir-mahir belaka dekat sini. Mungkin waktu tutorial pada hari Isnin mereka suruh cari bahan. Pada hari Selasa kalau ada lagi mereka akan tentukan apa latihan dan sebagainya. Jadi semua tata cara itu perlu dicatat, ya, untuk memberi penerangan kepada murid. Jadi bila murid-murid baca, okey, mereka pun tahu apa nak buat. Dan siapa yang membantu mereka kat rumah, contohnya ibu atau bapa atau penjaga, bila baca dekat situ mereka pun faham apa mereka boleh terangkan kepada anak-anak mereka apa yang dia nak buat, ya. Jadi dalam keadaan itu, jadi dia tidak timbullah bebanan kepada ibu bapa dan yang kat rumah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi seperti kalau tuan-tuan lihat, ya, di dalam paparan, ya, slide itu, sebenarnya dalam slide itu dia ambil daripada manual PDPR 2.0, ya. Dekat situ dia tulis kat situ perkara 11 kan, ya. Antara kaedah PDPR yang boleh digunakan ialah pembelajaran menggunakan modul dan pembelajaran berasaskan projek. Ditulis kat situ, ya. Modul pembelajaran perlu dirancang secara berstruktur untuk memenuhi keperluan mata pelajaran dan dilaksanakan dalam tempoh yang bersesuaian. Dan modul pembelajaran yang dibangunkan perlu mengandungi perkara-perkara tersebut. Apa sasaran dia, apa tajuk dan apa tema, objektifnya, tempoh pelaksanaan, penerangan berkaitan aktiviti, nota berstruktur, aktiviti yang relevan, ya, pentaksiran untuk mengukur penguasaan murid, ya, semua kita letak dekat situ. Sebab apabila aktiviti itu dah buat, tuan-tuan dan puan-puan dan sebagainya, dekat situlah juga nanti tuan-tuan akan melihat bagaimana untuk menilai anak-anak kita ni, ya, menggunakan kaedah PBD itu. Sebab salah satu kaedah PBD ialah mungkin sekiranya menggunakan manual, ya, berdasarkan kepada latihan yang mereka buat, ya, projek-projek yang mereka buat dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, juga kita lihat, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat bahawa ada guru-guru kita sebelum ini, ya, membuat arahan dalam dua medium yang berbeza, ya.
Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan perlu lihat dan perlu elakkan. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan ya, di dalam manual, dalam modul, mereka beri hanya lembaran kerja. Tetapi dia tak bagi arahan. Arahan diberi dalam bentuk SMS ataupun dalam bentuk video ringkas dan disampaikan melalui WhatsApp contohnya. Isu yang berlaku, ada murid-murid yang dapat. Ada murid-murid yang tak tengok WhatsApp ataupun tak ada telefon, mereka tak dapat arahan. Ataupun mereka dapat arahan tetapi bahan-bahan modul itu tak sampai kepada mereka. Bermakna perkara itu akan terputus. Jadi kita harap kalau ia menggunakan manual, jadi arahan-arahan itu juga perlu ditulis dalam manual supaya ianya boleh sampai kepada murid-murid kita pada waktu yang sama. Okay. Dan seperti dinyatakan kat situ, ya modul dihasilkan sekurang-kurangnya, ya kita lihat itu ialah dalam tempoh seminggu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tak perlulah ya buat setiap hari kan, tetapi kita nyatakan dalam yang pertama itu untuk tempoh bila, yang ni untuk tempoh bila, supaya mereka tahu dalam jadual waktu itu bahasa Melayu tu pada waktu itu bila nak lihat. Ya. Kemudian bahasa Melayu yang kedua pula, bila mereka nak buat dalam tempoh seminggu itu, mereka boleh habiskan mengikut jadual waktu yang tuan-tuan dan puan-puan dah tetapkan, ya, yang telah diberi, dan jadual-jadual itu juga diserahkan kepada murid-murid kita supaya panduan mereka belajar semasa mereka ada di rumah. Ya. Dan saya ingin jelaskan lagi tuan-tuan dan puan-puan bahawa apabila telah arahan-arahan jelas sampai kepada guru-guru dekat murid-murid kita kat rumah, murid-murid mesti diberi arahan untuk menghantar balik. Selepas mereka hantar balik, guru-guru mesti menandalah ya kerja-kerja mereka itu. Selepas itu guru-guru kena pulang balik kepada anak-anak mereka, kepada murid-murid mereka supaya mereka tahu, murid-murid kita tahu bahawa mereka buat tu betul ke, salah ke. Jadi mereka dapat perkara tersebut untuk meningkatkan kaedah mereka. Dan kena nyatakan sekiranya ianya akan diambil kira dan sebagai dia punya PBD. Jadi anak-anak murid tahu bahawa cikgu ambil kira ini ya. Jadi mereka pun berusahalah ya untuk mereka belajar dan sebagainya ya. Tapi pendekatan kita sedia maklum sebagai pendidik ya, kita sedia maklum bagaimana kita nak memberi secara yang terbaik kepada anak-anak mereka kita ya, supaya anak-anak murid kita itu tidaklah dalam keadaan stres, udahlah tak jumpa cikgu ya. Jadi arahan-arahan itu perlu jelas, perlu mudah, latihan-latihan pun ya untuk mencapai objektif kurikulum itu. Yang penting mereka tidak tertinggal ya dalam kurikulum kita, dan kita lihat bahawa anak-anak murid kita itu akan mendapat ya pembelajaran yang sepatutnya, dan guru-guru juga ya boleh melaksanakan PDP dengan selesa, dan pada waktu yang sama mereka nak pastikan bahawa murid-murid mereka dapat, dan akhirnya cikgu dapat mentafsir menggunakan PPD ini. Jadi akhirnya nanti apabila di akhir tahun ya ataupun apabila sekolah dibuka semula, jadi pada waktu PDPR yang berlaku itu kita dah kenal pasti anak-anak murid kita itu sampai tahap mana mereka berupaya dalam pembelajaran mereka. Okey, mungkin kita lihat seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, tak semestinya tuan-tuan ya, ada kalanya ada semua komputer pun ada. Kita kata guru semua ada, kita kata anak-anak murid semua ada. Mungkin anak-anak murid kita bila dia kata ada, mungkin dekat rumah dia ada satu je. Tapi adik-beradik ada 3. Mungkin ada 4. So bagaimana? Jadi dalam kes ini mungkin ada pendekatan iaitu waktu gabungan, iaitu online dan offline. Jadi kemungkinannya untuk satu tingkatan katalah ataupun satu tahun, katalah tahun 3. Jadi mungkin ada pada mata pelajaran yang menggunakan online, ada mata pelajaran yang menggunakan offline. Okey? Jadi
itu boleh ditetapkan oleh pihak sekolah untuk pastikan ya bagaimana ya dengan berbincang dengan guru-guru dan berbincang dengan ibu bapa ya apakah keupayaan yang ada dengan anak-anak murid mereka ya bagaimana. Jadi sekiranya ada yang offline dan ada yang online, bermakna anak-anak kita itu kalau mereka ada adik-beradik ya yang ramai, ada waktu abang boleh guna pada satu ketika, adik ada guna satu ketika dan yang lain-lain ya. Jadi dekat sini seperti biasa juga ya. Jadi ini kita lihat dekat situ walaupun ya situasi 100% keterlibatan murid dalam melaksanakan PDP secara dalam talian, tetapi pendekatan PDPR itu perlu ditentukan oleh guru dan sekolah dan perlu nyatakan kepada anak-anak mereka. Dan apabila mereka ya mereka melaksanakan ini, jadi mereka boleh melihat. Sebagai contoh tuan-tuan dalam jadual ini, kita lihat contohnya semua online tetapi untuk bahasa Arab. Okey, offline contohnya. Jadi kat situ bahasa Arab tak ada offline. Satu contohlah ya, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin kalau kita lihat dekat situ, cuba kita lihat satu lagi contoh. Okey, next. Contoh 2. Ini pun 100% juga. Ya. Jadi ini lebih banyak lagi lah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau kita lihat dekat sini, mungkin kita lihat dekat sana ya. PJPK online ya, BM online ya. Contohnya dalam bahasa Inggeris. Okey, selepas rehat. Ada satu waktu ya, kat situ bahasa Inggeris, kat situ dia bahasa Inggeris offline. Lepas itu pendidikan Islam, pendidikan moral offline. Pendidikan hari Isnin ya. Pendidikan muzik offline contohnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini semua boleh diambil dan dikira oleh pihak sekolah untuk melihat yang mana patut offline, yang mana patut online. Ada kalanya pihak sekolah mungkin menetapkan untuk subjek-subjek tertentu yang perlu secara online ya, perlu dilaksanakan secara online kerana memerlukan pemahaman murid. Jadi sekiranya dalam kes ini mungkin murid-murid boleh berkongsi. Mungkin murid-murid apabila kita yang tak perlu online, jadi mereka mungkin ada ibu bapa yang mengatakan bahawa mereka perlukan data yang banyak, jadi boleh berjimatkan data dan sebagainya. Apa yang penting tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah pemaufakatan di antara pihak sekolah dan ibu bapa. Jadi bila ibu bapa bersetuju ya, melihat begitu, so tak ada masalah. Jadi itu perlu ada perbincangan ya, persetujuan dengan ibu bapa ya, nak online, nak offline dan kita lihat ya dalam perkara-perkara tersebut ya. Okey, mungkin kita lihat dalam bentuk begitu. Tetapi kalau tadi anak murid kita semua 100%. Dalam kes sekarang ini ada pula sekolah-sekolah yang melihat bahawa anak murid kita sebenarnya ada lebih kurang 50%, ada 50% lagi tak ada. Dalam kes ni bagaimana? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dekat sini mungkin ini sebagai contoh saja tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan lebih kreatif dekat sekolah untuk mempelbagaikan contoh. Ini kita bagi contoh ya. Contohnya begini, ini boleh buat bagaimana? Mungkin yang saya terfikir dekat sini mungkin kita bahagi kepada dua kumpulan. Okey, sama ada satu ialah kumpulan yang boleh buat online, satu ialah kumpulan yang offline, iaitu murid yang tidak ada akses kepada peranti. Jadi kaedah asas mesti sama, iaitu tentukan masa PDP dan juga masa tutorial dan guru menentukan pendekatannya. Okey. Jadi mungkin pendekatan yang dicadangkan kat sini mungkin ialah secara team teaching, iaitu melihat bahawa ada satu grup guru yang menangani offline, yang satu grup guru ialah menangani tentang isu online. Jadi maksudnya kerana murid mereka terbahagi kepada dua contohnya. Jadi bagaimana mereka nak lihat ya? Ini tuan-tuan dan puan-puan ya, bergantunglah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ada kalanya mungkin kaedah yang lain yang difikirkan ya. Ini ialah kaedah-kaedah yang mungkin boleh tuan-tuan pertimbangkan. Okey. Mungkin kita lihat ya, ada lagi kah contoh ni?
Ya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin dalam kes ini tiba-tiba mungkin tak relevan. Nak buat team teaching pun guru tak cukup. Contoh dekat sekolah kita pun ada kan, urusnya sekolah-sekolah kecil nak buat ya, bagaimana. Tapi yang penting tuan-tuan, selepas memikirkan semua kaedah-kaedah ini, pastikan bahawa apabila kita menggunakan kaedah online, kita gunakanlah kaedah apa yang saya terangkan tadi ya. Dia ada waktu belajar, dia ada waktu rehat sebentar, dia ada waktu tutorial ya. Dan apa yang dikembangkan ataupun diberi dalam tutorial itu ya tidak membebankan kepada mereka, memadai untuk habis waktu tutorial. Dan apabila dibuat offline, maka perkara yang sama juga diambil kira, bahan-bahan yang diberi itu sebenarnya ya mestilah mengikut waktu yang telah ditetapkan ya, bahan-bahan untuk latihan juga ya. Semua ada arahan sebelum, arahan semasa, arahan selepas, bila mereka nak kena hantar dan sebagainya, apa mereka perlu siapkan. Semua arahan-arahan itu jelas dan semua sekali perlu ada hubungan baik di antara guru dan juga ibu bapa, kerana kita sebagai guru sudah pasti nak pastikan bahawa anak-anak murid kita belajar kat rumah. Jadi kita perlu lihat ya apa yang ada di rumah untuk pastikan bahawa kita membuat jadual waktu dan kaedah-kaedah pendekatan PDPR yang kita laksanakan itu relevan dengan lokaliti kita semua. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi mungkin sedikit ya jadual waktu prasekolah. Jadi jadual waktu prasekolah ini tuan-tuan dan puan-puan disesuaikan dengan peruntukan waktu yang digariskan ya dalam KSPK Semakan 2017 ya. Dan aktiviti pembelajaran murid prasekolah perlu dibimbing sepenuhnya oleh guru. Ya? Jadi kalau tuan-tuan lihat dekat sini, mungkin ada yang lihat, kenapa pula kat sini tak ada tutorial? Murid-murid pun prasekolah. Okay? Jadi yang diterakan dekat sini ialah jadual waktu yang dibimbing oleh sepenuhnya oleh guru. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ambil 8.30 hingga 10.20 itu, ya, kalau kita lihat tolak yang tengah itu rehat itu sebenarnya dia hanya 1 jam. Tapi sedangkan 1 jam ya. 1 jam 30 minit. 1 jam 30 minit. Dan dia ada baki lagi, ya, ada baki lagi. Dan baki waktu itu sebenarnya ialah dimasukkan sebagai pembelajaran kendiri yang perlu disokong oleh ibu bapa atau penjaga di rumah. Ya, kita sedia maklum bahawa anak-anak kita ini kecil kat rumah. Jadi ibu bapa dengan penjaga perlulah ya menyokong pembelajaran kendiri berstruktur ya kepada ya anak-anak kita di rumah. Jadi guru perlu memberi ya arahan dan bimbingan yang sepenuhnya kepada ibu bapa untuk mereka melaksanakan pembelajaran kendiri ya tersebut. Okey. Kemudian untuk jadual waktu PDPR ya bagi kelas pendidikan khas pula ya. Jadi ini ialah kita melihat daripada jadual waktu PDPR KSPK Pendidikan Khas Semakan 2017 ya, KSSR Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran 2017 dan KSSM Pendidikan Khas ya dilaksanakan secara fleksibel bergantung kepada kewayaan murid berkeperluan MBK. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kes ini ya, jadi bagaimana yang dipanggil sebagai flexibility dalam pendidikan khas ya, menurut Akta Pendidikan 1996, Peraturan-Peraturan Pendidikan khas 2013 ya. Jadi flexibility bagi pendidikan khas ini ialah juga melibatkan pendekatan PDP di mana kandungan kurikulum boleh dimodelkan dan disepadukan dengan mengutamakan praktikal dan amali. Jadi bagi murid-murid ya MBK kurang upaya penglihatan dan pendengaran, jadi mereka menggunakan bahan bantu belajar dan peralatan khas ya seperti mesin braille dan alat bantu pendengaran serta peralatan lain ya dalam PDP. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, jadi dalam melaksanakan PDP sebenarnya guru tidak terikat dengan sesuatu tempoh masa sesuatu mata pelajaran ya. Tetapi ianya adalah bersifat fleksibel.
di mana guru perlu mengenalilah murid mereka dan menyediakan bahan PDP yang sesuai. Jadi PDP guru ini hendaklah bermakna dan menyeronokkan bagi menarik perhatian MBK kepada apa yang dipelajari dan pelbagai strategi PDP yang dilaksanakan oleh guru itu bolehlah dilaksanakan menggunakan pendekatan secara modular ataupun mungkin juga secara bertema ataupun secara projek dan juga pendekatan secara belajar secara bermain dan pendekatan yang lain seperti secara hands on ini semua sekali akan memberi kesan dan bermakna kepada MBK dibandingkan dengan penerangan secara kelas, secara teori. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dalam melaksanakan fleksibiliti dari segi masa diharapkan agar objektif kurikulum MBK ini boleh dicapai dengan lebih mudah kerana MBK diberi peluang dan ruang untuk mencuba melakukan sesuatu berulang kali tanpa terikat dengan yang tetap. Jadi dalam kes ini sudah pastilah tuan-tuan dan puan-puan akan bertanya juga kan. Okey. Ini waktu PKP. Okey. Macam mana ni? Doktor tak terangkan pula contohnya. Kalau kat rumah macam mana? Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana MBK ini ialah murid-murid yang khas jadi guru-guru perlu sentiasa ada kolaborasi ataupun ada hubungan dengan ibu bapa untuk memastikan apakah yang ada dekat rumah mereka supaya guru-guru boleh melihat apa yang boleh dilaksanakan di rumah untuk membantu pelajar-pelajar MBK kerana dia flexibility dan juga dia modular, jadi dia boleh lihat apa yang boleh dilaksanakan semasa PDPR dan yang tak boleh dilaksanakan PDPR seperti yang saya nyatakan tadi dalam rancangan pelajaran kita bahawa dia akan diletak nanti di sekolah. Jadi kalau kita lihat dekat situ tuan-tuan dan puan-puan jadi seorang guru itu perlu membuat pengubahsuaian lah sebagai guru iaitu yang pertama ialah kaedah ataupun teknik pengajaran dan pembelajaran kemudian masa yang diperuntukkan bagi setiap aktiviti, susunan aktiviti dan bahan bantu mengajar. Jadi apa-apa pengubahsuaian pun tuan-tuan dan puan-puan yang dilaksanakan oleh guru mestilah mengikut kurikulum pendidikan khas yang sedia ada InsyaAllah guru-guru kita apabila kita berhubung dengan ibu bapa kepada anak-anak murid kita, kita tahu sekarang ni kat rumah mereka ada kemudahan-kemudahan apa yang ibu bapa boleh bantu untuk membantu anak-anak kita yang berada di rumah jadi bila guru-guru melihat dekat situ jadi dia boleh melihat tentang apakah kaedah atau teknik yang sesuai ataupun aktiviti yang sesuai yang boleh dilakukan oleh anak-anak kita di rumah kalau kita tidak berhubung dengan ibu bapa kita buat perancangan jadi tidak akan ada makna kerana kemungkinan aktiviti itu tak boleh dilakukan oleh murid dari rumah dan kerana sokongan-sokongan bahan-bahan yang tak ada jadi oleh kerana guru tu lebih maklum anak-anak kita dalam pendidikan khas ini mereka mempunyai ciri-ciri yang tersendiri untuk setiap murid jadi guru-guru lebih faham untuk berhubung dengan ibu bapa untuk membantu dalam tempoh sukar PDPR ini. Okey. Next. Jadi pentaksiran bilik darjah seperti yang saya dah nyatakanlah tadi tuan-tuan dan puan-puan adakah kita kena buat pentaksiran bilik darjah masa PDPR ni? Perlu tuan-tuan dan puan-puan kerana setiap kita melaksanakan PDP sudah pasti kita melihat tentang keberkesanan PDP tersebut jadi kaedah yang kita gunakan pada waktu ini ialah kita melaksanakan PBD. Jadi kenapa kita buat PBD seperti yang saya nyatakan tadi iaitu kita sebenarnya ialah nak mengesan dan memantau tahap penguasaan murid secara berterusan jadi kalau kita buat PDP sudah pastilah ada pentaksiran jadi kita nak buat penilaian instruksional guru terhadap kualiti PDPR jadi mungkin kita boleh lihat dengan apa yang kita buat khususnya contohnya adakah kita buat online kita tu berkesan ke
adakah kita membuat modul kita itu okey ke, ya. Jadi daripada feedback pentaksiran PBD itu, ya, kita boleh lihat, ya, mungkin kita lihat PBD macam mana, ya, nak buat, ya. Jadi pelbagai kaedah yang cikgu dah sedia maklum, ya, sama ada menggunakan latihan, menggunakan tugasan dan sebagainya, ya. Jadi dengan kita melaksanakan PBD, jadi saya penuh yakin bahawa murid-murid, ya, akan terus-menerus akan terlibat dalam PDP, memandangkan bahawa mereka akan sentiasa, ya, dilihat oleh guru-guru mereka, ya, dengan latihan mereka sentiasa dilihat, ditanda, dan mereka akan dapat untuk guru-guru melihat tentang macam mana, ya, tahap mereka dari masa ke semasa, ya. Dengan adanya PBD ini sudah pasti, ya, kita sebagai guru-guru kat sekolah, ya, pengetua dan guru besar, ya, dapat merancang, ya, berdasarkan maklumat-maklumat guru, di mana guru-guru bersama dengan panitia juga, ya, membincangkan apakah intervensi-intervensi yang boleh dilaksanakan, ya, penambah-penambahbaikan dalam PDP yang kita laksanakan, ya. Mungkin PDP kita ini akan bertukar kaedah, ya, mungkin kaedah bahannya bertukar, ya, kaedah penerangannya bertukar dan sebagainya, kerana apa yang kita laksanakan itu nampaknya mungkin tak dapat dikuasai oleh murid sebagai contoh, ya. Tapi kalau dalam PBD kita ni semua murid dapat melaksanakan dengan apa yang kita dah menyatakan itu, saya rasa insya-Allah tak ada masalah, ya. Guru boleh meneruskan kaedah-kaedah yang terbaik tersebut, ya. Jadi, ya, mungkin tuan-tuan dan puan-puan, ya, untuk kita review balik pemikiran kita bagaimana melaksanakan PBD yang perlu, ya, kita perlu merujuklah panduan Pengaksiran Bilik Darjah edisi kedua, ya, 2019, ya, yang telah dikeluarkan, ya, bagaimana nak laksanakan pemerhatian, bertulis atau tulisan dan sebagainya, ya, semua ada dekat situ, ya, untuk kita refresh balik, ya, bagaimana kita nak melaksanakan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, jadi strategi pelaksanaan PBD ini perlulah kita rancang daripada awal, ya, ya, secara berstruktur, konsisten, tekal dan sistematik, ya. Jadi maksudnya kita bagi tahu anak-anak murid kita latihan ini perlu dibuat, cikgu nak beri markah contohnya dan sebagainya, bagi tahu, ya. Awal-awal pun boleh bagi tahu, ya. Jadi kita rancang, lepas kita laksana, kita analisis, ya, kita nilai, kita rekod, ya, kita lapor, ya. Kemudian sekiranya selepas analisis ada isu, kita boleh rancang intervensi, sebab tujuan kita ialah untuk memperbaiki PDP dari masa ke semasa, ya. Jadi anak-anak murid kita pun tahu, ya, yang mana akan dilihat, ya. Contohnya kita bagi tugasan untuk mereka buat projek, contohnya maklumkan kepada mereka bahawa projek mereka, ya, akan dinilai oleh guru dalam bentuk macam mana, ya, dan sebagainya. Jadi perancangan-perancangan itu perlu dimaklumkan, ya, kepada anak-anak murid, ya, dan ibu bapa, ya. Tetapi dalam keadaan-keadaan yang sebenarnya tidak membebankan mereka, ya. Maksudnya dalam seperti PBD yang berlaku biasa dalam kelas, ya, itulah juga kita laksanakan. Cuma strateginya mungkin kita perlu dalami, perlu perhalusi, kerana anak-anak murid kita sekarang ni tidak bersama dengan kita di sekolah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedikitlah tuan-tuan dan puan-puan, ya, khususnya kepada pengetua dan guru besar kita, ya, yang bersama-sama kita pada hari ini, ya. Sebenarnya apakah peranan dan tanggungjawab, ya? Yang pertama sekali sebenarnya seperti yang saya terangkan daripada awal tadi, ya, ialah merangka jadual waktu PDPR, ya, seperti yang digariskan dalam panduan ini bagi semua guru, ya. Kalau benda tu perkara jadual waktu ini dah ada, ya, perlu diubah suai, ikut apa yang sepatutnya. Kalau ia dah menepati, boleh dijalankan terus, ya. Tak ada masalah, ya. Kemudian memastikan semua pihak yang berkepentingan, iaitu guru, ibu bapa dan murid, ya, memahami pelaksanaan jadual waktu PDPR. Jadi tuan-tuan dan puan faham, ya, kena terangkan kepada guru-guru, ibu bapa dan murid kita macam mana laksanakan itu, ya. Jadi jadual waktu itu selepas kita buat, kita akan serahkan kepada guru, ibu bapa dan murid-murid yang berada kat rumah. Murid-murid dan ibu bapa yang ada kat rumah perlu ada jadual waktu juga, kerana mereka nak tahu bila waktu-waktu pengajaran itu. Tapi mereka kena faham dan kena difahamkan. Okey, memastikan semua guru melaksanakan PDPR berdasarkan jadual waktu yang ditetapkan bagi memastikan kelangsungan pembelajaran murid. Jadi yang penting kat sini,
apabila dah ada jadual waktu, jadi guru-guru akan mengajar ikut jadual waktu ya, untuk pastikan kelangsungan pembelajaran murid ya. Dan seterusnya ialah menyelesaikan permasalahan yang timbul daripada pelaksanaan jadual waktu sekiranya ada ya. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kalau dekat sekolah pun ya, tiba-tiba guru ada masalah, tiba-tiba guru tak datang. Jadi bagaimana? Kalau dekat sekolah biasa, kita mungkin akan sediakan relief. Okey. Tetapi kalau dekat rumah, kalau contohnya kita buat online, tiba-tiba cikgu tak dapat masuk, mungkin contohnya tak sihat dan sebagainya. Jadi pemberitahuan juga kena beritahu kepada ibu bapa bahawa pada waktu itu guru tak dapat masuk. Ataupun mungkin tuan-tuan dan puan-puan ya, kita lihat bagaimana untuk lihat mungkinkah dia ambil alih oleh guru lain dan sebagainya pada waktu-waktu itu hanya permasalahan yang boleh tuan-tuan dan puan-puan selesaikan di peringkat persekolahan. Yang penting sebenarnya ialah waktu PDP yang telah digariskan dan waktu tutorial itu berjalan seperti apa yang dirangkakan ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya ialah peranan dan tanggungjawab pengetua dan guru besar ialah memantau pelaksanaan PDP dan tutorial dilaksanakan ya, seperti jadual waktu yang tuan-tuan dan puan-puan yang telah rangkakan, okey, dan tetapkan dan melaksanakanlah PLC bagi membantu guru melaksanakan PDPR ini ya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya, mungkin tuan-tuan bertanya macam mana nak memantau? InsyaAllah tuan-tuan semua berkemahiran ya, untuk melihat kalau guru-guru melakukan secara online macam mana nak memantau ya. Tetapi yang penting kaedah pemantauan ini dilaksanakan sebenarnya bukan bertujuan untuk sebagai kita nak melihat dalam bentuk kes mendenda ke apa benda, bukan ya. Kita memantau itu untuk melaksanakan PDPR itu dilaksanakan ya. Dan sekiranya ada isu-isu yang timbul, jadi kita akan selesaikan masalah yang bersama ya, jika adalah ya. Jadi apabila berlaku pemantauan, sudah pastilah guru-guru akan memberi tahu tentang masalah-masalah yang timbul ya. Jadi bila ada masalah pada peringkat awal, kita selesaikan insya-Allah. Daripada masa ke semasa, masalah itu ya akan dapat diatasi dan boleh diselesaikan ya. Jadi pemantauan itu amat perlu kerana tugasan kepada pengetua dan guru besar memang perlu untuk memantau perkara-perkara sini supaya ia dilaksanakan dan ia memenuhi ya surat siaran yang telah ditetapkanlah ya. Okey. Dan bagaimana pula peranan dan tanggungjawab guru? Okey. Jadi sekarang ni guru pula macam mana? Okey. Tadi pengetua ataupun guru besar. Jadi guru pula tanggungjawab selepas dia menerima ya jadual waktu itu, mereka menentukanlah kandungan kurikulum yang akan dilaksanakan berdasarkan jadual waktu PDPR yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan sekolah. Kemudian menjadikan bahan bahan PDP dan tutorial yang bersesuaian dengan peruntukan masa yang ditetapkan dalam jadual waktu PDPR dan serta boleh diakses oleh semua murid seperti yang saya dah terangkan ya tadi tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan seterusnya ialah melaksanakan PDPR berdasarkan jadual waktu yang ditetapkan. Kemudian mentadbir PDP selari dengan pelaksanaan PDP dan tutorial yang dilaksanakan. Dan ini yang penting juga ya, membuat jaringan dengan ibu bapa penjaga atau murid dalam melaksanakan jadual waktu PDPR ya. Oleh kerana anak-anak kita, murid-murid kita ni tidak bersama dengan kita, jadi jaringan dengan ibu bapa itu amat penting ya untuk pastikan bahawa murid-murid kita ikut, kalau mereka tak boleh ikut apa masalahnya. Kerana permasalahan itu bolehlah kita sesuaikan dengan bagaimana PDP yang akan dilaksanakan oleh guru ya. Dan sekiranya ada sebarang perubahan ya, dalam jadual waktu seperti yang saya nyatakan tadi, tak kiralah apa alasan pun, guru tak sihat ke, guru sakit atau ada problem dan sebagainya, sudah pastinya ya tuan-tuan dan puan-puan maklumkan kepada guru-guru dan perlu dipantau bahawa guru-guru perlu memaklumkan kepada ibu bapa. Dan ini perlu diberi penekanan dan tuan-tuan dan puan-puan sebagai pengetua dan guru besar perlu juga memaklumkan supaya guru-guru juga memaklumkan kepada pengurusan sekolah.
supaya pengurusan boleh pentadbiran sekolah juga boleh memaklumkan kepada ibu bapa sekiranya guru-guru ini ada masalah. Contohnya, guru-guru sakit, tak sihat. Mungkin yang akan memaklumkan itu ialah bagi pihak guru tersebut, mungkin suami ataupun isteri guru kepada pihak pengetua. Jadi pengetua akan melihat waktu manakah guru ini akan bertugas, sama ada dia akan diberi guru ganti untuk melaksanakan PDP guru tersebut, ataupun mungkin dia akan menangguhkan waktu sesi itu dan memaklumkan kepada ibu bapa bahawa pada waktu ini tidak akan ada PDP kerana guru tidak sihat. Jadi itu perlu supaya ibu bapa yang bersedia dengan anak-anak murid dekat rumah, mereka tahu bahawa pada waktu tidak ada sesi. Begitu. Jadi itu penting untuk ditekankan kepada guru-guru. Jadi sebagai pengetua dan guru besar, itulah tanggungjawab untuk mengingatkan kepada guru-guru tentang peranan guru-guru melaksanakan tanggungjawab semasa PDPR ini. Okay. Jadi seterusnya ialah peranan dan tanggungjawab ibu bapa dan penjaga. Jadi ini kita kena maklumkan juga kepada ibu bapa dan penjaga sebagai pengetua dan guru besar, kena bagi tahu ibu bapa dan penjaga apabila kita dah beri jadual waktu PDPR kepada mereka, jadi memastikan bahawa anak-anak mereka itu yang pertamanya dia dapat jadual waktu PDPR, kemudian memastikan anak-anak mereka itu mengikuti PDPR berdasarkan jadual waktu yang telah ditetapkan oleh sekolah, dan memaklumkan kepada ibu bapa dan penjaga untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah, dan ini ialah sebagai untuk pastikan bahawa semua sekali ialah berjalan dengan lancar dan sekaligus menyokonglah pembelajaran anak-anak mereka dekat rumah. Dan seterusnya ialah memberi sokongan dalam membantu anak-anak belajar kat rumah. Jadi dengan mereka sentiasa berkomunikasi kepada guru-guru, mereka tahu apa isu, apa situasi yang berada di rumah mereka. Jadi dengan itu mereka melihat yang terbaik untuk anak-anak mereka dekat rumah dengan bantuan guru-guru yang berada di sekolah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, okey. Jadi dengan itu semua sekali sebenarnya kami di Kementerian Pendidikan berharap jadi semua pihak dapat memainkan peranan yang terbaik agar pelaksanaan jadual waktu PDPR ini dapat membantu dan memastikan kelangsungan pembelajaran murid walaupun berada di rumah. Yang penting jadual waktu ini dibuat untuk memudahkan semua pihak, untuk melindungi semua pihak, dan yang paling penting sekali ialah PDP berlaku untuk memastikan bahawa kelangsungan pembelajaran murid itu berlaku walaupun mereka di rumah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jadi panjang lebar saya terangkan kat situ, saya harap tuan-tuan akan lebih jelas dan lebih faham jadi mungkin daripada isu-isu yang ditanya ni, okey, tuan-tuan dan puan-puan yang pertama sekali kalau kita lihat ini soalan yang kita lihat daripada apa yang ditanya dalam webinar Datin Seri semalam soalannya, perlukah kita laksanakan saya harap betul lah yang saya baca tu KTE tu mungkin kita lah, perlukah kita laksanakan sampai 5 subjek sehari? Bagi saya terlalu banyak 5 subjek. 2 subjek sehari pun pelajar agak susah untuk hadam konten. Belajar online definitely tak sama seperti bersemuka. Okey, kita faham memang tak sama dan 5 subjek sehari, nak 2 subjek sehari seperti yang saya nyatakan tuan-tuan dan puan-puan tadi penentuan mata pelajaran sehari itu adalah bergantung kepada bagaimana sekolah menyusun jadual waktu PDPR. Kalau jadual waktu PDPR yang disusun oleh pihak sekolah itu 5 subjek sehari pada hari Isnin contohnya 5 subjek lah. Kalau hari Selasa mungkin 2 subjek, 2 lah. Dan sebenarnya pihak sekolah boleh teruskan apa sahaja bentuk jadual waktu yang ada. Yang kita beri itu ialah contoh sahaja. Yang dah ada tu okey.
boleh berjalan seperti biasa. Cuma tuan-tuan dan puan-puan perlu tambah baik untuk memastikan bahawa peruntukan masa PDP dan peruntukan masa tutorial seminggu yang dinyatakan itu dipenuhi. Itu yang penting. Nak satu hari itu 5 subjek ataupun satu hari itu 2 subjek ataupun beberapa yang lain tu tidak ada masalah. Bergantung kepada jadual waktu yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Jadi pihak sekolah apabila nak merangka itu sudah pastilah dia ada komiti, ada jawatan kuasa untuk melihat semua perkara aspek tentang sumber yang ada di sekolah itu dieksplor untuk memastikan perkara itu boleh dilaksanakan. Dan mungkin kita tertarik tuan-tuan dan puan-puan kan, kerana apabila lihat dekat sini dia kata belajar online seperti yang saya nyatakan tadi. Tak semestinya semua online. Walaupun 100% kita ada internet ataupun ada komputer, tak semestinya online. Okey? Jadi pihak sekolah boleh melihat yang mana boleh online, yang mana tak perlu online untuk memastikan bahawa perkara itu, jadual waktu itu dilaksanakan. Yang penting sebenarnya ialah PDP anak-anak kita, anak-anak murid kita kat rumah itu berjalan. Okey. Sama ada offline ataupun online. Okey. Jadi itu semua ikut kreativiti sekolah lah tuan-tuan dan puan-puan tuan-tuan dan puan-puan biasalah buat kreativiti jadual waktu itu biasa saya pun lama di sekolah dahulu, memang itu kerja kita apabila awal tahun kita lakukan itu untuk pastikan bahawa semua berjalan dengan lancar sebagai apa yang kita nak laksanakan sepanjang tahun. Okey, soalan yang kedua. Contoh jadual agak berat kerana masa terlalu panjang dan beban kepada ibu bapa yang mempunyai anak ramai. Saya dengan isteri bekerja dan anak-anak saya berkongsi gadget dengan ibu bapa. Sekiranya online, mereka tak dapat ikut. Bagaimana dengan pelaksanaan sekiranya hanya ada satu peranti dikongsi beramai-ramai? Jadi seperti yang saya terangkan juga tuan-tuan tadi, jadi dekat sini pihak sekolah sebelum melaksanakannya sudah pastinya perlu ada muafakat dengan ibu bapa untuk pastikan bahawa apakah kemudahan yang ada kepada anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita dekat rumah itu gadget dia tak ada penuh dan guru nak juga laksanakan online, bagaimana? Kan? Jadi itu perlu diseimbangkan semua supaya anak-anak, yang penting sebenarnya akhirnya anak-anak kita tu belajar dan mereka dapat melaksanakan PDP. Jadi kita kena tahu. Jadi contoh-contoh yang ditekankan tadi ada. Kalau semua boleh, kita boleh online sepenuhnya. Kalau mungkin tak boleh sebahagiannya, kita boleh ada yang online, ada yang offline. Ataupun mungkin ada yang langsung, dalam kes ini dia ada. Dia ada, tetapi mereka terpaksa berkongsi. Jadi kena mufakatlah dalam kes ini. Dan juga dalam kaedah-kaedah tertentu, contohnya bahan pengajaran itu boleh diakses oleh murid kemudian, contohnya. Jadi mungkin guru mungkin dia nak buat oleh kerana mungkin mereka tak nak menggunakan kaedah manual, kaedah modul, mereka akan menggunakan mungkin rakaman dan sebagainya, yang sebenarnya anak-anak ini boleh akses kemudian apabila mereka boleh dapat gadget itu daripada adik-beradik yang lain. Jadi dalam kes itu pihak sekolah perlu menitik beratkan tentang pemufakatan antara guru dan juga ibu bapa untuk anak-anak murid mereka lah seberapa baik yang mungkin. Okey, next. Guru telah hantar bahan untuk aktiviti. Sayangnya respon daripada murid sangat minimum dan lambat pula tu. Okey, macam mana nak atasi Okey. Jadi dekat sini biasalah itu biasa kalau anak-anak kita depan kita, anak-anak murid kita depan kita pun lebih kurang begitu, bagaimanalah kalau mereka tidak ada bersama dengan kita. Jadi dalam kes ini, jadi pihak sekolah perlulah merancang dan menambah baik PDPR itu daripada masa ke semasa jadi lepas tu melakukan pemantauan dan tindakan yang perlu secara berterusan dari masa ke semasa, dan bagaimana nak merancang untuk menaikkan
keterlibatan murid. Mungkin kalau cikgu-cikgu biasa dekat sekolah, contohnya, bila mereka buat PDP dekat sekolah pun ada murid-murid yang dalam kelas mereka tak ada berminat. Mereka bermain, mereka tak buat itu, buat apa amali pun mereka tak buat. Tapi cikgu ada kaedah bagaimana untuk pastikan bahawa murid-murid ni minat dengan pembelajaran mereka. Saya rasa serupa juga kalau dekat mereka tidak berasa bersama dengan guru-guru di sekolah. Mereka berada di rumah, tengok respon lambat dan sebagainya. Jadi keterlibatan itu kita nak dapatkan itu mungkin pelbagai kaedah yang dilaksanakan jadi mungkin kita perlu berhubung dengan ibu bapa, mungkin kaedah-kaedah yang lebih menarik mungkin bukan hanya bercakap dalam komputer, mungkin aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan mungkin kalau selalu kita hanya menggunakan bahan-bahan pembentangan seperti bahan-bahan buku dan sebagainya, mungkin dipelbagai kaedah dengan aktiviti-aktiviti seperti mungkin filem ke apa ke. Saya rasa banyak bahan-bahan yang ada dalam persekitaran kita yang kita boleh gunakan, khususnya yang online tapi kalau yang offline kita boleh pelbagailah kaedah-kaedah yang boleh menarik minat murid-murid untuk memberi respon kepada bahan-bahan aktiviti yang kita laksanakan. Okey. Baik, soalan 4. Biasanya ibu bapa boleh online dengan kita waktu malam. Kalau kita buat rakaman, kita tak dapat feedback secara terus. Okey. Ramai ibu bapa cadang macam ni. Okey. Jadi dalam kes ini tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya malam secara umumnya bukanlah waktu belajar. Okey. Malam tu sebenarnya bukanlah waktu belajar. Okey. Jadi seharusnya seboleh-bolehnya guru bukan seboleh-bolehnya saja. Jadi sebenarnya sekolah perlu mengekalkan jadual waktu yang telah dicadangkan itu Tetapi kalau ibu bapa guru-guru nak buat dia waktu luar daripada jadual waktu pastikan bahawa guru-guru mesti mendapat kebenaran daripada ibu bapa Jadi kelas kita itu perlu dapat kebenaran lah. Kita tak boleh buat waktu malam tanpa kebenaran ibu bapa sebab dia akan mengganggu apa yang ada kepada anak-anak murid kita kat rumah Mungkin waktu itu ada aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan, dirancangkan oleh ibu bapa. Jadi dan sekiranya ia perlu untuk buat pada di luar waktu, jadual waktu yang ditetapkan oleh sekolah, jadi guru-guru perlu berbincang dengan ibu bapa dan ada permintaan ibu bapa. Kalau tidak, laksanakanlah pada jadual waktu itu Kerana kita lihat mungkin perkara-perkara lain yang kita tak rancangkan mungkin boleh berlaku apabila kita melaksanakan di luar jadual waktu. Tapi sebenarnya apa-apa pun yang penting ialah dan guru-guru membuat pemufakatan dengan ibu bapa dengan kaedah yang terbaik, kerana tujuan kita tidak lain dan tak dia bukan ialah untuk memastikan bahawa PDP itu berlaku kepada anak-anak murid kita rumah yang berada di bawah penguasaan ibu bapa. Okey. Okey. Ni, okey. Jadi okey. Ni, bila nak mula laksana jadual waktu PDPR baru ni? Mungkin itulah soalan cepu mas nak tanya kan. Dah buat ni bila nak laksana? Okey, seperti yang saya nyatakanlah tadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau dah siap boleh laksana. Hari ni dah ada, tak ada masalah, boleh laksana. Hari ni ialah hari Selasa. Esok hari Rabu, rasanya tak ada sekolah seluruh negara yang cuti, kecuali sekolah-sekolah yang ditutup dan sebagainya, boleh mula. Okey, kalau sekolah yang ditutup, kalau anak muridnya ada kat rumah pun dia boleh mula juga kalau jadual waktu dah ada. Tetapi kalau belum ada dan belum lagi diselaraskan, boleh buat dan bolehlah dikuatkuasakan menjelang 22 Februari 2021 atau lebih awal. Okey. Baik, next. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, saya kalau tuan-tuan kat sini
mungkin tuan-tuan dan puan-puan tiba-tiba hari ni semalam pun tak buat tanya sebab mungkin nampak macam faham. Hari ni pun sebab semalam baru webinar Datin Sri, hari ni ya saya pula bersama tuan-tuan dan puan-puan mungkin rasa faham kot. Okey, tapi nanti bila tuan-tuan nak buat tak fahamlah pula. Semalam macam faham, hari ni jadi tak faham. Biasalah kan, macam teori faham sangat, tapi bila buat kita kurang faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa ya, kalau ada masalah boleh telefon terus kepada ya kami di war room kami iaitu di 03-8884-2279. Okey. So dekat situ akan ada petugas-petugas pegawai yang akan sentiasa lihat. Tetapi ingat tuan-tuan ya, janganlah telefon di luar waktu pejabat, memang tak ada ya. Tapi kalau di luar waktu pejabat, waktu-waktu tu tuan-tuan nak tahu, jadi tuan-tuan bolehlah ya buat email iaitu aduankurikulum2021@gmail.com. Jadi pegawai-pegawai kami akan cuba selesaikan dengan sesegera mungkin untuk memberi maklum balas kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, sekiranya ada perkara-perkara itu ya. Jadi sebarang permasalahan insya-Allah ya, tidak ada perkara yang tak boleh diselesaikan ya. Kita sama-sama berbincang ya, dan kita akan cuba membantu seberapa baik yang mungkin ya untuk kita dapat atasi masalah-masalah tersebut ya. Okey. Urus dia ada persoalan-persoalan yang timbul dah ni lagi. Encik Azmi, ada ke Encik Azmi? Nampak macam clear je ke saya cakap seorang? Harap tidaklah kan? Ramai ya kat dalam ni. Saya dimaklumkan oleh urus dia ramai ya. Saya tak pasti. 17,530. Bermakna kalau seluruh sekolah ada satu wakil, bermakna 10,000 ya. Sekolah kita ada 10,000. Mana lebih dua wakil. Okey. Okey. Mohon doktor buat live di TV. Ibu bapa akan dapat info yang latest. Boleh mengelakkan salah fitnah yang asyik menyalahkan golongan pendidik ya. Kita cuba dapatkan sebab kita sedia maklumlah tuan-tuan dan puan-puan ya. TV tu ya, TV kena bayar ya. Tapi kita rancangkanlah, kita akan maklumkan kepada pihak ya. Pihak berwajib sekiranya boleh kita cubalah dapatkan slot ya. Tapi sekiranya ya tak boleh ya, jadi mungkin penerangan-penerangan ini juga boleh diwar-warkan kepada semua ya, untuk pastikan bahawa kita golongan pendidik ini ya yang sentiasa bertungkus lumus untuk memastikan bahawa anak-anak kita anak-anak murid kita ini dapat yang terbaik ya. Okey, kita dapat laksanakan dan semua orang ya boleh faham ya. Okey, ya saya nampak dekat sini semua tahniah penerangan yang jelas. Kalau ada apa masalah ya tuan-tuan boleh bagi tahulah ya. Saya pun tak tahu urus dia bagi masa sehingga pukul berapa kat saya ni ya. Okey, setuju live TV. Okey, insya-Allah kita cuba cari ya. Tapi saya tak boleh berjanji tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab kita mengikut ya peraturan-peraturan ya yang perlu diikuti ya dengan pembayaran dan sebagainya ya. Okey. Kalau kita laksanakan dekat sini ni kita bayar dah ni. Kita tak bayar, ini percuma je. Bolehlah kita buat banyak-banyak kalau macam ni kan. Tapi bila buat kat TV ni yang kita kena bayar ya. Kecualilah ya mungkin ada yang sponsor, tak ada masalah sebenarnya ya. Okey. Okey, alhamdulillah, terima kasih ya atas perkongsian, sangat bermanfaat ya. Okey. Okey, mohon sediakan rakaman untuk ulang siar dengan ibu bapa ya. Urus dia boleh lihat ya. Sekiranya ya boleh ada rakaman dan siarkan kepada ibu bapa juga. Okey. Okey, terima kasih ya. TV pendidikan boleh siar pelajaran untuk budak SJKT dan SJKC. Okey, puan rumah. Okey, kita akan cuba ya usulkan kepada pihak yang berkaitan ya untuk kita lihat adakah
ada ya untuk kita siarkan perkara tersebut. Kita take note dalam perkara ini. Okey. Okey, ada yang lain ya. Saya cuba nak melihat ya sekiranya saya boleh bantu masalah tuan-tuan dan puan-puan ya. Cuma apa tuan-tuan dan puan-puan ya, dalam intipati perbincangan saya pada hari ini, jadi saya pohon ya tuan-tuan dan puan-puan ya baca dengan teliti manual PDPR 2.0 dan juga ya kita punya apa panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR itu ya dan ya selarikan pemahaman itu, dan sekiranya ada isu-isu yang berbangkit yang perlu diberi bantuan ya boleh berbincang ya sama ada dengan rakan-rakan sekolah, dengan PPDJ PN ataupun boleh terus kepada sekolah ya. Subjek-subjek TVET banyak kerja amali, mohon ambil kira pelaksanaan subjek ini untuk kelancaran PDPR Jadi ini akan diambil kira oleh guru-guru subjek TVET lah ya, bagaimana ya seperti yang saya nyatakan tadi, sekiranya ada perkara-perkara yang tidak mungkin boleh dilaksanakan secara PDPR, jadi guru-guru kena catat untuk dilaksanakan apabila berlaku face to face nanti ya. Kita laksanakan yang boleh dalam PDPR dahulu ya. Okey. Okey, terima kasih ya sekurang-kurangnya. Okey. Okey, kalau boleh KPM sediakan channel TV pendidikan setiap tahun dan tingkat ikut jadual waktu untuk semua murid agar murid dapat pendidikan yang sama. Okey, ya. Walaupun mungkin secara umumnya macam tidak mungkin, tapi kita akan ya kemukakan jugalah ya kepada pengurusan kita tentang pandangan tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Okey, mungkin boleh wujud satu Telegram PDPR untuk dapat feedback urus dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya ada telefon terus ya, secara terus seperti yang saya nyatakan tadi, boleh telefon, tidak ada masalah ya. Waktu pejabat kita boleh jawab ya, terus ya. Dan sekiranya tuan-tuan nak boleh buat secara email ya, dan kita boleh jawab ya tuan-tuan dan puan-puan, kerana mungkin jawapan-jawapan itu mungkin perlukan sedikit masa ya untuk kita dapat rujuk kepada pegawai-pegawai yang berkaitan daripada pegawai-pegawai yang bertugas di kaunter. Jadi perkara-perkara itu perlu ambil kira, dan kalau tuan-tuan bertanya ya mungkin kita juga ya sekiranya pegawai-pegawai yang bertugas itu arif tentang yang ditanya, dia boleh jawab. Kalau mereka kurang arif dan mereka perlukan bantuan kepada pegawai meja yang lain, jadi kita perlukan pegawai meja lain untuk membantuan jawapan ya. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Selain hanya memaklumkan, mungkin elok adakan latihan khas untuk online khusus pada guru-guru dan pelaksanaan PDPR. Guru-guru tidak pernah latih sebegini. Terima kasih Dr. Latif. Okey. Dalam kes ini juga ya, secara umumnya ya, insya-Allah ya BPG ya akan ambil tugasan tersebut ya. Bagaimanapun secara umum tuan-tuan dan puan-puan ya, pihak sekolah juga boleh ambil inisiatif segera, kerana kita juga ada guru-guru kita yang mungkin expert seperti guru YouTube dan sebagainya, tetapi kita akan maklumkan kepada BPG untuk meminta adakan latihan-latihan seumpamanya. Okey. Okey, KPM minta guru cemerlang merakam sesi PDP yang cemerlang untuk siarkan di mana-mana media. Ya, insya-Allah dalam kes ini sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, KPM telah memulakan langkah. Tuan-tuan boleh melihat di NTV 7 dan juga saluran-saluran TV OK dan sebagainya, di mana di situ ialah guru-guru cemerlang kita ya beraksi untuk kepada anak-anak murid kita, khususnya yang akan mengambil peperiksaan SPM pada tahun ini ya. InsyaAllah pada masa kapan kita akan lihat perkara itu untuk lebih baik. Okey.
Okey, so rasa mungkin dapat membantu dengan sebaran dalam YouTube ya, dalam grup parent di sekolah ya. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan boleh sebarluaskan ya, tidak ada masalah ya untuk kita buat sebarluas ini. Okey. SISC Plus di PPD boleh turun bantu sekolah-sekolah yang punya masalah PDPR serta beri penerangan yang jelas. Ya, insya-Allah ya, SISC akan sentiasa berganding bahu dengan pihak sekolah. Jadi saya harap SISC juga memahami dengan yang terbaik ya untuk membantu guru-guru. Okey. Okey, adakah sekolah dibuka lebih lewat? Tuan-tuan dan puan-puan, itu di luar bidang kuasa saya ya. Kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mudah-mudahan ya semua yang berlaku ini akan berakhir, jadi bolehlah dibuka dengan lebih awal ya. Okey, link kehadiran ya. Saya tak pasti link kehadiran ni untuk mereka buat kehadiran ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang hadir tu link kehadiran ya. Jangan lupa ya. Okey, mungkin boleh wujudkan channel Telegram seperti MKN ya. Okey, urus dia ya. Cuba lihat kod-kod ada yang boleh ditambah baik ya selain daripada war room kita ya. Nampaknya mungkin mereka lebih selesa dalam bentuk macam tu. Okey. Okey, link kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ya seperti yang tertera ya. Okey. Hmm. 5 minit lagi. Kehadiran saya tak masuk lagi. Okey. Kang saya yang bagi talk pada tuan-tuan, dia kata, oh, Dr. Latif tak ada latihan pula tahun ni. Okey, ada 5 minit tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada untuk kita sama-sama bantu. Dan saya ingatkan ya, sekiranya ada masalah selepas ini, ada nak tanya, jangan malu, jangan segan ya. Boleh telefon kepada yang tertera tadi untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi ramai pegawai-pegawai akan membantu tuan-tuan ya. Mudah-mudahan semua kerja buat kita akan dirahmati Allah dan semuanya akan dapat dilaksanakan dengan baik. Okey. Mohon SOP di sekolah diperketatkan apabila sekolah dibuka. InsyaAllah ini memang sentiasa diambil berat oleh pihak kementerian ya. Sekarang SOP pun semua ada yang ketat untuk pastikan bahawa tidak berlaku penularan, insyaAllah ya. Okey, tahniah atas pandangan jelas. Terima kasih ya. Terima kasih tuan atas pencerahan yang diberikan. Okey, sama-sama ya. Terima kasih atas perkongsian. Okey, terima kasih ya. Kita menghampiri masa untuk tamat ya. Saya tak pasti bila akan tamat ni. Dah tamat ke belum? Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, ada kemungkinan ke murid sekolah dibekalkan dengan ID MOE? Murid prasekolah ada dibekalkan ID MOE? Kita akan cuba panjangkan kepada pihak ya, BPSH untuk dapatkan BPSTP ya, BPSTP untuk dapatkan makluman tersebut ya. Okey, mohon KPM periksa video dalam D5, kalau boleh video tu dalam tu adalah resmi daripada KPM. Okey. Kalau dalam D5 kita akan maklumkan kepada BSTP ya untuk pastikan perkara ini ya disemak. Okey, tuan-tuan ya. Nur Fazrin binti Aziz. Terima kasih ya. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan ya, masa telah mengakhiri, mencemburui kita ya. Rasanya ya semua sekali rasa macam jelas kat situ ya. Tapi saya yakin ya tuan-tuan jelas pada waktu ini. Saya yakin pada waktu ini memang jelas ya. Tetapi selepas ini mungkin kalau ada yang tak jelas, jangan lupa untuk hubungi kami ataupun berbincang dengan rakan-rakan untuk kita bantu. Jadi saya terima kasih sekali lagi. Saya harap tuan-tuan dapat menghadamkan tentang apa dia panduan pelaksanaan jadual waktu dan manual ya. Manual versi 2.0, PDPR 2.0 itu, dan seterusnya buatlah yang terbaik ya. Yang penting kita sebagai warga pendidik ya, kita pastikan kita sama-sama melindungi diri kita dan kita sama-sama menjaga pekerjaan kita dan kita sama-sama satu hala satu tuju untuk memastikan bahawa pengajaran untuk anak-anak murid kita berjalan walaupun sebenarnya kita ada dalam masa yang mencabar ini. Kalau orang kata waktu ni waktu perang pun waktu perang lah. Yang pentingnya murid-murid kita dapat benefit dengan apa yang sepatutnya.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dapat bersama dengan saya hari ini, kepada Barisan Urus Dia, Sari, dan juga kepada Cik Azmi, ya, daripada BPG yang menguruskan, ya, streamyard kita pada petang ini. Ya, jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih, ya, sehingga kita berjumpa di lain waktu, di lain siaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.